Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai hedonisme dan perkembangannya. Topik ini akan dibentangkan oleh Fatini, Iskandar, Nur Aina Nabila, Wanar Syazmin, Farzana dan juga Auni Syafiqah. Topik pertama yang akan disampaikan adalah definisi hedonisme oleh Nur Aina Nabila. Perkataan hedonism berasal dari perkataan Greek yang bermaksud kesenangan, atau dalam maksud yang lain menjadikan kesenangan dunia untuk memperoleh ketenangan rohani. Mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, hedonism ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan kesenangan atau keseronokan hidup. Dan Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba mengganggu umat Islam. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal, ia mampu merosakkan akidah umat Islam. Sedangkan akidah berfungsi sebagai tonggak kepada seluruh perancangan hidup manusia, khususnya menyentuh aspek perancangan umat. Merujuk perkara tersebut, jelas sekali bahawa budaya hedonisme bertentangan dengan akidah umat Islam. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran, sedangkan akidah Islam meletakkan Al-Quran dan Hadis sebagai paksi pemikiran sejagat. Menurut sejarah, fahaman hedonisme diukung oleh Aristippus, salah seorang murid falsafah Yunani yang terkenal, iaitu Socrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia. Aristippus kemudian mengatakan bahawa yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. Faktor berlakunya budaya hedonisme yang pertama ialah pengaruh media massa zaman kini. Pengaruh budaya hedonisme mudah tersebar melalui media massa yang mana dunia kini penuh dengan teknologi yang canggih. Secara umumnya, hedonisme boleh dianggap sebagai neokolonialisme yang mana dikhususkan serangannya kepada generasi muda oleh pihak barat. Cara hidup dan juga konsep hidup seperti minum arak, berjudi, pesta liburan dan lain-lain telah menunjukkan secara jelas ciri-ciri budaya hedonisme. Jika kita lihat dengan situasi masyarakat kini yang mana penuh dengan konsep hidup yang lalai dan juga terpesong, dapat kita bersetuju bahawa budaya hedonisme ini telah berjaya mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Dan yang kedua ialah kewujudan pusat hiburan. Budaya hedonisme lebih cepat menular dalam golongan remaja terutamanya, di mana mereka mudah terpengaruh dengan keseronokan dan juga aktiviti yang dapat menghilangkan rasa bosan. Mereka juga beranggapan bahawa pada masa muda, mereka mempunyai lebih banyak masa untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang mereka suka, iaitu aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat. Seterusnya, kewujudan pusat hiburan terutamanya di bandar besar telah menyebabkan budaya hedonisme ini lebih cepat tersebar berbanding di kawasan pedalaman. Dan yang ketiga adalah kekurangan pegangan agama. Apabila pegangan agama masyarakat, terutamanya golongan muda, tidak teguh, mereka tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan inilah yang menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam budaya hedonisme. Kesan globalisasi dunia tanpa sepadan menjadi punca kepada keterlaluan budaya hedonisme, sehingga kan ada yang menghalalkan cara hidup barat sekaligus bertentangan dengan ajaran agama Islam. Antara kesan hedonisme yang saya rasa wajar atau penting untuk saya fokuskan pada pecahan saya pada hari ini melihatkan kepada tiga perkara ini, kerana ia memberikan kesan negatif kepada masyarakat, individu, negara dan juga agama itu sendiri. Yang pertama ialah kerosakan dan penyesatan pemikiran, peningkatan kepada jenayah, dan akhir sekali ialah penghapusan kerana agama. Kerana ketiga-tiga perkara ini adalah saling berkait rapat antara satu sama lain. Iaitu hujah saya pertama ialah dari segi ilmu pengetahuan. Seperti kita tahu, para Hinduis ini saling melebih-lebihkan atau mengutamakan ilmu moden ciptaan manusia, dan budaya barat berbanding kepada ilmu agama seperti ilmu akli, ilmu fiqh dan sebagainya.
Ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menerima kebenaran dan juga mudah untuk terpedaya dengan nikmat-nikmat fana yang hanya bersifat sementara sahaja. Ketaksuban dan pendewaan mereka terhadap kebendaan dan kekayaan menyebabkan mereka sedang untuk terjerumus membuat jenayah dan keburukan seperti berzina, meminum arak, rasuah dan sebagainya. Ini bukan sahaja memberikan kesan kepada individu itu sendiri dari segi kesihatan mereka, tetapi juga memberikan kesan kepada negara dan juga masyarakat di mana tiada generasi-generasi yang layak yang bertanggungjawab untuk menaikkan kualiti negara ke tahap antarabangsa dan sebagainya. Okey, untuk ucapan saya ketiga, iaitu penghapusan peranan agama, saya ingin mengupaskan bahawa seperti yang kita tahu bahawa Hinduisme adalah berasaskan kepada pemikiran sekularisme di mana mereka, individu ini berfikir bahawa setiap perubahan, mereka menerima atau open-minded kepada setiap perubahan semasa tanpa menitik beratkan atau melihat kepada soal agama. Kenapa ini penting? Kerana sifat mereka ini akan menghapuskan peranan agama dan Tuhan daripada urusan kehidupan manusia. Apa kesannya daripada tindakan mereka ini? Mereka akan senang untuk terjerumus kepada berfikiran negatif, mudah untuk menerima anxiety, depression dan berfikiran untuk membunuh diri jika terdapat sebarang perkara yang di luar jangkaan mereka kerana tiada pegangan atau matlamat hidup yang benar yang mereka ingin kecapi dalam hidup mereka. Cabaran solusi hedonisme yang pertama, individu yang terlampau taksub dengan dunia hedonisme. Atau kefahaman lain, mereka yang tidak terkawal melibatkan diri dalam dunia hedonisme. Definisi untuk taksub atau dikenali sebagai fanatik ialah sikap sesuatu pegangan, pendirian dan juga kepercayaan terhadap sesuatu perkara yang melampaui batas. Okey, sebagai contoh, seseorang yang tidak boleh menahan diri dari terus menghadiri kelab malam, konsert dan juga tempat-tempat yang boleh memberi keseronokan tetapi mengundang negatif pada diri sendiri. Contoh lain untuk taksub dalam dunia hedonisme ialah zaman sekarang ada yang terlampau meminati ataupun memuja seseorang atau mengidolakan yang telah memberikan keseronokan kepada dunia mereka dan sehingga mereka lupa siapa Maha Mencipta kita, iaitu Allah. Okey, pada mereka yang terjerumus dalam dunia hedonisme ini akan menganggap dunia keseronokan ni memberi sesuatu kebaikan dan juga manfaat kepada diri sendiri, sehingga mereka menghiraukan perkara penting dan wajib yang harus mereka lakukan. Mereka juga berpendapat perkara-perkara penting yang ataupun wajib adalah suatu perkara yang remeh-temeh. Mereka yang taksub dengan hedonisme ini juga mempunyai sikap yang tidak boleh membezakan yang benar dan juga yang salah, atau kita boleh sebut sebagai sikap Al-Faruq. Okay, tambahan lagi, mereka ni sikap yang tidak boleh ditegur dan juga tidak boleh dinasihati. Untuk poin yang kedua, individu yang kekurangan akhlak dan akidah juga merupakan cabaran solusi hedonisme. Sebagai penerangan, iman dan juga jiwa mereka yang telah ditutup dengan perkara yang melalaikan dan menyebabkan individu tidak boleh menitik beratkan tentang perkara yang penting dan juga yang mutlak. Maksud akhlak ialah perangai, tabiat, budi pekerti dan sifat seseorang yang baik. Manakala akidah pula berfungsi sebagai tonggak perancangan hidup manusia yang berkhususkan tentang aspek perancangan ummah. Jika kita tidak menitik beratkan tentang pemikiran negatif ini, maka berlakulah kerosakan akhlak dan akidah seseorang. Tambahan lagi, melahirkan generasi yang tidak mengetahui nilai-nilai murni dan memupukkan lagi sifat negatif dalam diri mereka.
Jika akhlak dan akidah ini tidak kukuh dalam diri, maka individu itu mudah diserapi dengan pemikiran-pemikiran yang negatif dan akan melontar ke individu yang lain. Jadi individu ini akan mempercayai bahawa hedonisme ini dapat mendatangkan perkara yang baik dan juga manfaat pada diri mereka. Untuk cabaran yang terakhir adalah terpesongnya diri dari matlamat hidup yang sebenar. Okey, pesongan terhadap matlamat hidup di mana pihak ini berfikiran bahawa kebahagiaan mereka adalah bergantung kepada hiburan dunia semata. Di mana perkara ini akan mewujudkan ketidakseimbangan di dalam hidup mereka. Mereka juga merasakan hiburan mampu mengurangkan dan boleh menjadi sebagai ubat kepada kesedihan yang mereka lalui. Ketidakseimbangan yang dibincangkan di sini adalah berkaitan dengan perasaan yang mereka lalui seperti sedih, gembira, terharu dan sebagainya. Ini adalah untuk menegaskan bahawa perasaan yang dinyatakan itu adalah suatu perkara yang normal dan perlu individu dalam memperbaiki diri ke arah kebaikan, sebaliknya memperkembangkan lagi diri. Contoh gaya hidup hedonism. Seperti yang kita tahu, hedonism ini adalah sebahagian daripada pola gaya hidup yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang suka mengeluarkan atau menggunakan wang secara berlebihan demi memperoleh kesenangan atau keseronokan dalam hidup mereka, namun ianya tidak sesuai dengan keperluan yang sepatutnya. Antara contoh hedonism ialah membeli kereta mewah. Contohnya Vepire, Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Secara amnya, kereta ini adalah satu keperluan yang mempunyai banyak fungsi dan digunakan untuk memenuhi keperluan keluarga. Tetapi manusia sekarang yang mempunyai wang berlebihan membeli kereta bagi tujuan kehendak, which is untuk menunjuk-nunjuk atau ikut trend dan sebagainya. Yang kedua ialah sifat gemar membeli belah atau shopping. Sifat suka membeli belah ini kebanyakannya adalah di kalangan kaum wanita, namun ada juga di kalangan lelaki. Sifat ini wujud apabila mereka melihat iklan-iklan seperti promotion atau big sale yang dipamerkan di semua media seperti televisyen, internet dan sebagainya. Dengan iklan-iklan ini, mereka akan terpengaruh untuk membeli belah sebanyak yang mungkin kerana mereka fikir harganya murah. Secara dasarnya memang harga yang ditawarkan murah daripada sebelumnya. Namun apabila barang yang dibeli bertambah, maka wang yang dikeluarkan juga akan bertambah daripada yang sepatutnya tanpa disedari. Yang terakhir ialah sering makan makanan yang sedap dengan harga yang mahal. Contohnya makanan yang dibeli dengan kuantiti yang sedikit, harganya menyamai dengan perbelanjaan bagi barang keperluan di dapur untuk seminggu. Makanan seperti ini selalu akan dijumpai di tempat-tempat yang mempunyai suasana yang cantik dan kondusif seperti kafe, restoran mewah dan hotel. Terdapat 3 solusi yang boleh dilakukan, iaitu pertama sekali adalah dari segi peranan kerajaan. Cara pertama adalah melalui media massa. Hal ini kerana media massa dapat memberikan impak yang sangat berkesan dalam wawasan berfikir kepada setiap individu. Pihak kerajaan hendaklah mewujudkan sistem ilmu melalui media massa seperti media Islami supaya ilmu pengetahuan dan keimanan penonton atau pendengar dapat dipertingkatkan. Selain itu, pendadahan akan kesan-kesan dan keburukan hedonism juga perlu dilakukan secara pesat. Kedua, meningkatkan sistem pendidikan dan latihan moral di setiap institusi dan perkhidmatan awam, contohnya mewajibkan solat fardu secara berjemaah, berpakaian menutup aurat dan sebagainya di setiap pusat-pusat latihan pentadbiran, polis dan juga tentera. Hal ini akan memberikan impak yang berpanjangan dalam diri remaja kerana mengamalkan sistem berilmu, beriman dan juga beramal. Kedua adalah peranan ibu bapa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari.
Pertama sekali adalah tegas dalam mendidik ilmu agama. Contohnya mendirikan solat. Hukuman sebagai pengajaran, anak-anak bagi menerapkan betapa pentingnya menunaikan solat. Selain daripada itu, inisiatif menasihati dan menegur daripada ibu bapa memberi kesan yang amat penting dan juga berpanjangan terhadap anak mereka sendiri. Kedua adalah galakan melakukan kebaikan. Dengan memberikan galakan kepada anak-anak, hubungan kekeluargaan juga dapat dieratkan. Ibu bapa juga dapat mengenali dan memahami peribadi anak-anak mereka dengan lebih baik lagi. Oleh itu, gejala hedonism dapat dibendung dengan menggunakan cara yang bersesuaian dengan anak-anak mereka hasil dari hubungan kekeluargaan yang erat. Peranan diri sendiri adalah antara peranan yang perlu diambil kira oleh setiap insan. Pertama sekali, dengan menanam sifat cinta akan ilmu pengetahuan. Individu yang cintakan ilmu dengan sendirinya akan berusaha menambahkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti majlis-majlis ilmu, mematuhi peraturan, peka akan isu semasa dan sebagainya. Selain itu, ia juga dapat membentuk disiplin diri remaja kerana memiliki struktur rutin harian yang padat dengan aktiviti berfaedah. Oleh itu, hedonism tidak akan mudah mempengaruhi para remaja kerana memiliki ilmu pengetahuan dan disiplin diri yang tinggi. Keduanya adalah dengan cara berdakwah. Cara berdakwah terbagi kepada 3, iaitu melalui kuasa, kata-kata dan membenci kemungkaran tersebut. Setiap individu hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi untuk berdakwah bencikan kemungkaran. Dan bencikan kemungkaran ini merupakan dakwah untuk diri sendiri dan ia merupakan selemah-lemah iman bagi yang tidak mempunyai kuasa dan keberanian untuk menegur orang yang melakukan kejahatan. Namun begitu, seseorang itu boleh berdakwah dengan cara menzahirkan kebaikan ataupun dengan kata lain, jika kamu tidak pandai berdakwah, maka zahirkanlah akhlak yang baik kepada orang lain, hatta dengan senyuman. Kata-kata dari Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Oleh itu, orang lain sedar akan kesalahan yang dilakukannya, contohnya hedonism, dan akan cuba mencegahnya. Sekian itu sahaja daripada kami. Syukran kathiran.